kita sambung lagi pembelajaran kita tempoh hari. Sebelum ni masih bab yang sama, bab 10 Sarawak dan Sabah, di bawah subtopik keunikan masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah. Ni semua kita dah belajar ni. Yang belum seni bina ni. Okey, kali ni kita belajar tentang seni bina yang terdapat di Sarawak dan Sabah. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks sambil kamu tengok cikgu curutih dekat sini, sambil kamu tengok buku teks. Okey, supaya jelas lagi, supaya faham lagi apa yang cikgu sampaikan. Kita tengok di Sarawak. Di Sarawak terdapat 3 bentuk seni bina yang unik. 3 bentuk seni bina unik. Tengok ni. Iaitu rumah panjang, rumah tinggi dan rumah baruk. Okey. Rumah panjang. Jadi dalam video kali ni, cikgu nak kamu faham apa fungsi setiap seni bina. Contoh kalau di Sarawak, rumah panjang. Rumah panjang merupakan seni bina kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Bertujuan untuk keselamatan dan pertahanan serta mewujudkan kerjasama dalam kalangan penduduk di rumah panjang. Kamu tengok, ini adalah rumah panjang. Ini rumah panjang yang dahulu. Kalau rumah panjang sekarang, tak payah cakap lah. Sangat cantik, kan? Okey, fungsi. Selain menjadi tempat tinggal, rumah panjang ini merupakan tempat berinteraksi dan mengadakan acara-acara perayaan. Perayaan yang kamu dah belajar sebelum ni, perayaan Gawai Dayak. Okey, bahan pembuatan pula. Kayu keras digunakan, terutamanya kayu belian. Bukan berlian, belian. Memang ada kayu yang nama dia kayu belian. Kayu ni kayu yang tahan, teguh. Atapnya pula diperbuat daripada daun tebal seperti daun rumbia. Tengok atap sini. Ini adalah keadaan rumah panjang. Kamu tengok di sini, ini adalah tanju, ruang pelbagai guna. Ini adalah bilik, ruang bilik setiap keluarga. Ini adalah ruai tempat berkumpul. Tanju dekat sini, ruai dekat sini. Okey. Ini rumah panjang. Ini masih di Sarawak. Yang kedua, rumah tinggi. Rumah tinggi ni biasanya kaum Melanau tengok. Okey, kita tengok rumah tinggi. Rumah tinggi merupakan hasil binaan unik kaum Melanau. Rumah ini dibina tinggi, iaitu 10 meter dari aras tanah untuk mengelak serangan musuh. Sebab tu dia buat tinggi macam ni untuk elakkan serangan musuh. Okey, bahan pembuatan kayu keras dan bulat seperti belian, sama juga dengan rumah panjang tadi. Bahan tersebut menjadi bahan utama dalam pembuatan rumah. Okey, yang ketiga, rumah baruk. Ini rumah baruk. Rumah baruk, tengok ni. Macam kolosium pun ada juga. Tapi bukan, ini bukan kolosium. Rumah baruk merupakan seni bina tersendiri yang dihasilkan oleh kaum Bidayuh. Seni bina baruk ialah bulat dan berbentuk kon dan puncaknya dihiasi dengan lambang burung kenyalang. Ni, kamu perhatikan burung kenyalang ni. Okey, fungsi rumah ni menjadi tempat menyimpan tengkorak, menyimpan senjata, pusat ritual. Ritual ni tahu maksud ritual? Upacara keagamaan. Okey? Mesyuarat dan majlis sosial yang lain. Bahan pun sama juga, dia guna kayu keras seperti belian sebab kayu ni tahan lama. Okey, teguh. Sebab tu digunakan bahan utama dalam buat rumah. Rumah ni nak guna lama, bukan sehari dua.
Okey, atapnya ditutup dengan daun rumbia dan dinding pula diperbuat daripada buluh. Ini rumah baru. Kita tengok di Sabah pula. Di Sabah pun sama juga. Terdapat rumah panjang. Namun sedikit perbezaan dengan Sarawak. Contoh rumah panjang rungus. Dikenali sebagai Vinatang, bukan binatang, Vinatang. Vinatang. Bukan binatang. Keistimewaan rumah panjang rungus ini ialah bilik tidurnya dibina dengan kedudukan kepala pada sudut tepat arah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Fungsi rumah panjang ini menjadi kediaman dan kubu pertahanan daripada serangan musuh. Selain daripada kubu pertahanan, rumah ni juga untuk mewujudkan semangat bekerjasama dan melindungi ahli-ahlinya. Bahan pembuatan kayu bulat, buluh, kulit kayu dan daun nipah. Ini rumah panjang rungus di Sabah. Terusnya rumah panjang murut. Kalau nama pun rumah panjang murut, semestinya dari kaum murut. Membina rumah panjang. Terdapat pelbagai nama merujuk rumah panjang murut seperti Tulus dan Pahun. Fungsi rumah panjang murut ni adalah atas faktor keselamatan dan pertahanan. Semua hampir sama. Keselamatan dan pertahanan. Keunikan rumah panjang ini dilihat dengan pintu rumah yang dibina di tepi rumah. Pintu rumah dibina di tepi rumah. Terdapat ruang memanjang yang memisahkan bilik-bilik keluarga. Di bahagian tengah pula terdapat tempat pertemuan dan lantai untuk tarian atau lansaran. Di sini kamu boleh lihat petunjuk dekat sini, sulap ni bilik keluarga. Ni nombor 1 ni bilik keluarga ni. Ni di dalam rumah panjang. Lansaran, lantai tarian. Ni tempat mereka menari sekiranya ada majlis, contoh perayaan, pesta keamatan. Okey, nombor 3. Ni kamu tengok nombor 3. Tobon. Tobon tu pintu utama. Okey, yang keempat, ini yang keempat, salo, iaitu ruang terbesar yang digunakan untuk majlis sosial dan agama. Bahan pembuatan diguna kayu bulat, kulit kayu dan daun tolidus. Lepa. Ingat lagi lepa dalam perayaan di Sabah tu. Lepa ni adalah perahu yang dibuat oleh kaum Bajau di pantai timur. Dia bukan sahaja untuk mengangkut barang, tapi dijadikan tempat kediaman. Uniknya masyarakat di Sabah ni. Perahu boleh buat tempat tinggal. Okey, bahan pembuatan lepa diperbuat daripada pelbagai jenis kayu seperti kayu obasulu, seraya, mata-mata, gagis, semua benda ni. Kalau kamu nak tengok bagaimana kayu tu, kamu boleh Google. Okey, bahagian atapnya pula diperbuat daripada daun nipah. Ini lepa. Okey, kamu klik bahagian ni, yang ini. Description, keluar yang ni. Description ni detail tentang maklumat tentang video ni. Cikgu akan letak link tu dekat sini. Link tu talian soalan Google Form tu. Klik yang ini. Okey? Klik yang ini, jawab. Ini video kita minggu lepas. Okey? Jelas? Okey, itu sahaja.